Drama ini mengisahkan dua orang pemuda yang kehidupan mereka bergantung pada mengambil upah menggali kubur. Mereka menginginkan kematian setiap hari supaya memperoleh rezeki yang banyak. Namun, kematian adalah kuasa Allah, yang mana manusia tidak dapat menduga dan merancangnya. Karin dan Ramli menunggu di kubur menjadi satu penantian yang menyeksakan. Kegembiraan bagi mereka apabila mendapat berita kematian, sebaliknya kesedihan bagi keluarga yang menerima musibah tersebut. Dua fenomena ini mencetuskan satu kericuan, namun ianya menjadi realiti dalam kehidupan manusia. Ketika di perkuburan, muncul Rashid, seorang wartawan yang ingin mendapatkan cerita penarik mengenai penggali kubur tersebut. Ironi drama ini ialah memperlihatkan manusia yang mengambil kesempatan sesuatu untuk kepentingannya. Namun, realiti kehidupan sememangnya manusia hidup di atas kesengsaraan orang lain. Sesungguhnya, drama ini menyimpan satu mesej bahawa setiap sesuatu yang dijadikan oleh Allah di muka bumi ini berfungsi untuk sesuatu. Justeru, kegembiraan dan kesedihan adalah dua suasana yang sangat berbeza. Namun, ianya memenuhi kehendak naluri manusia yang ditentukan oleh Allah. Fenomena ini mencetuskan satu kelucuan dan menerbitkan satu pemikiran bahawa manusia takut akan kematian. Tetapi di sudut lain, kematian diperlukan untuk memakmurkan dunia supaya tidak terlalu menyesatkan. Ada golongan manusia inginkan kematian untuk mendapatkan imbuhan dan keuntungan hasil kematian manusia. Drama ini memaparkan sindiran kepada manusia iaitu menginginkan peperangan untuk menjatuhkan sesuatu empayar. Peperangan boleh menambahkan ekonomi mereka dari segi industri, persenjataan dan lain-lain. Manusia tersebut sentiasa mencari jalan kehancuran manusia lain di dunia. Begitu juga syarikat surat khabar. Bukanlah untuk menjadi lidah rakyat, tetapi menjadikan penderitaan mereka sebagai sumber pendapatan syarikat surat khabar. Namun, pemikirannya, dalam realiti kehidupan, manusia hidup di atas kesengsaraan orang lain. Sesungguhnya drama ini menyimpan satu mesej bahawa setiap sesuatu yang dijadikan oleh Allah di muka bumi ini berfungsi untuk sesuatu. Justeru, kegembiraan dan kesedihan adalah dua suasana yang sangat berbeza. Namun, ianya memenuhi kehendak naluri manusia yang ditentukan oleh Allah mempunyai hikmah tertentu. Perwatakan yang ada di dalam drama ini ialah Karim berumur lingkungan 26 tahun hingga 33 tahun. Seorang yang lucu, banyak percakapan yang tidak memikirkan implikasi buruk atau sebalik. Yang kedua adalah Ramli, berlingkungan umur 26 hingga 30 tahun. Bersikap ambil mudah dengan segala hal, malah percakapannya sangat bersahaja tetapi lucu. Yang ketiga ialah Samad, berumur lingkungan 30 tahun hingga 35 tahun. Bersikap tegas dan serius, tetapi percakapannya adakala melucukan. Amat sensitif dengan sindiran dan ejekan rakan-rakannya. Yang keempat ialah Rashid, berumur lingkungan 30 hingga 35 tahun. Seseorang wartawan yang berkarismatik tetapi menimbulkan kelucuan bila dipermainkan oleh desakan kata-kata dan gurauan. Arahan itu set di sebuah perkuburan. Cahaya pentas suram menampakkan kesyahduan sebuah perkuburan. Kemudian muzik meresap perlahan-lahan dan asap keluar memenuhi sebahagian pentas. Seterusnya berkumandang satu suara. Dalam kehidupan ada perjanjian, ada kebaikan, ada keburukan. Di antara perjanjian, kebaikan dan keburukan, ada kegembiraan dan kedukaan dan pengertian tersendiri. Manusia seharusnya menginsafi diri dan perlu belajar mengerti kebesaran Allah Rabbul Jalil. Sesungguhnya malam dan is yang berjabat tangan rela merelai dan dua suasana ini diharungi setiap makhluk yang bernama manusia yang leka pada masa dan sentiasa angkuh pada kehidupan. Namun realitinya
Manusia sering mementingkan diri sendiri dan menidakkan kesejahteraan manusia lain yang memerlukan perlindungan dan kesempurnaan kehidupan mereka. Kubur adalah kesempurnaan kehidupan mereka. Sesuatu kehidupan. Satu catatan sejarah akhir manusia. Kubur memberi adalah kegembiraan bagi mereka yang bertakwa, tetapi kedukaan bagi mereka yang sentiasa leka. Rashid masuk ke dalam pentas. Dia kelihatan seperti ketakutan memandang sekelilingnya berwaspada. Dia memegang sebuah kamera dan sebuah buku catatan. Kemudian berlegas seketika di kuburan. Jantung. Tolonglah, jantung. Dak, kuat sangat. Tolonglah bertenang sikit supaya aku tak takut. Tolonglah. Hei, organ-organ yang lain dalam tubuh aku ini, janganlah bagi aku takut. Bulu roma dan segalanya janganlah meremang. Kau orang ini langsung tak boleh. Tolong, masa-masa begini. Macam mana nak tulis berita? Nak cari berita? Tengok batu ni pun dan bergegar lutut aku ni. Apalah punya bos ni. Tak habis-habis menyusahkan aku. Suruh buat berita itulah, berita inilah, berita sensalia. Betul ke kubur ni? Takkan dua pasang aja batu nisan. Kubur apa ni? Lampu dipancarkan seolah-olah kilat dan bunyi guruh bagi menambahkan suasana seram. Tiba-tiba Rashid menjadi gelisah dan takut. Alamak, ini yang tak sedap. Aku pula sound effect pula. Bertambah jantung aku lemah ni. Balik dululah. Rashid dalam ketakutan berjalan keluar pentas menampakkan kelucuan. Lampu pentas diterangkan dan muncul Ramli dan Karim masuk pentas. Masing-masing memikul sebatang cangkul. Mereka terus duduk di atas pangking berhampiran. Tak sebulan tak ada orang mati. Dari handsome muka kita ni. Naik tua ke matu, lepas tu handsome balik. Punyalah lama menunggu orang mati. Nak buat macam mana? Orang tak mati. Apa kita boleh buat? Takkan kita nak bunuh mereka, paksa mereka mati. Siapa dalam dunia ni nak mati? Bagi tahu aku siapa? Itu aku tahu. Bukan manusia aja yang tak nak mati. Kambing, kucing, lembu, ayam dalam reban pun tak nak mati kena sembelih. Kalau dah semua tak mahu mati, kita ni yang mati. Kenapa pula mati? Kita nak makan apa? Selama ni, apa sumber pendapatan kamu? Sedar ke tidak? Nak telan apa ke? Kita orang bujang. Makanlah apa yang ada. Anak tak ada. Kalau tak ada anak, tentulah tak ada bini. Apa nak dirisaukan? Nanti sasar pula kita. Asyik risau je. Asyik risau je. Tu, nampak tu. Rumput pun kita boleh faham. Kau dah lapar sangat. Kau ni, aku cakap serius, dia main-main pula. Sekali-sekala berfikirlah mengenai masalah kita, masa depan kita. Masa depan kita semua, manusia-manusia yang hidup ini, nak mati. Itulah masa depan kita. Ni, ada yang kena cangkul hari ni. Kuat lawyer buruk kamu ni. Relaxlah, brother. Kau jangan risau. 2 atau 3 hari lagi, mesti orang mati. Aku garanti. Paling koman pun, orang mati aksiden, bumbah haram. Jangan risau, mesti ada rezeki kita. Orang mati pun ada rezeki. Takkan orang hidup macam kita ni tak ada rezeki? Logik juga kamu cakap kamu tu.
Kalau orang mati pun ada rezeki ni daripada sedekah orang lain. Apa pula kita yang hidup ni tak ada rezeki. Itu logik. Boleh terima pakailah kepala otak kamu ni. Ya, buat apa kita nak susah-susahkan otak memikir semua tu? Yang penting, kita tunggu Tunggu. sampai orang mati. Buat masa ni, biar cangkul kita ni rehat dan kita pun nak berehat. Ramli tidak menjawab percakapan Karim tetapi mendengar sambil lewat. Tiba-tiba muncul Samad berlari masuk ke dalam pentas tergesa-gesa macam orang menggelabah. Hei, kenapa kamu ni? Nampak macam panik je. Pak Ajang dah tenat. Tiba-tiba Karim dan Ramli tersenyum dan menunjukkan isyarat bagus dengan ibu jarinya. Wajah kedua-duanya nampak ceria tiba-tiba. Ha, ni berita baik. Dah lama kami tunggu. Rezeki ni. Berita baik kepala otak kau. Orang nak mati kau, orang kata berita baik. Yalah, kalau ada orang mati, kami yang gali kubur. Dapat tak duit? Tak ke berita gembira ni namanya tu. Baru tadi kita cakap pasal rezeki, dah datang mengolek. Betul cakap kau tadi, Karim. Orang hidup ni memang ada rezeki. Rezeki. Bertuanya kau cangkul. Tak guna pula anak buah. Itu tu, sorry. Bukan kau orang nak berdoa orang sakit tu cepat sembuh. Tapi sebaliknya, Gali kubur profession kami. Kepakaran itu yang kami ada. Periuk nasi kami di sini bukan kamu tak tahu. Betul cakap Ramli tu. Kau tengok badan dia, naik melengkok. Tunggu di kubur ni, pasal nak cari makan. Kalau ada orang mati tu, dah jadi rezeki kami lah. Takkan tak faham kot. kau suka orang mati? Itu soalan cepu mas. Kalau kau mati pun kami suka. Betul, sebab kuburnya kita yang gali. Bila gali kubur dah tentu dapat duit. Tak gitu? Kamu berdua ni dah betul buang terbiat. Aku mati pun kamu suka? Sahabat apa kau orang ni? Dah tentu kami suka sebab dapat duit. Gila punya kawan. Mata duitan. Kamu berdua ni kawan makan kawan. Tak ada belas kasihan langsung. Samad terus meninggalkan Ramli dan Karim keluar pentas tanpa menghiraukan mereka yang seolah-olah hilang akal. Hai, cepatlah Pak Jang mati. Kalau boleh biar lari ni juga. Aku dah pokai, tinggal duit besi aja. Hei, apa kurangnya aku? Dah sebulan aku isi rokok down. Tapi, Apa? bila ada orang mati, baru kita dapat makan sedap sikit. Kalau tidak, maka ala-ala kadar aja. Jawapan yang tepat mi Maggi makanan popular. Jawapan yang tepat mi Maggi makanan popular kita hihihihi. Itu dah cukup baik. Pada kita hirup air sejuk aja. Yang penting kerja kita ni mulia. Tak siapa yang sanggup kerja macam ni. Dan kita je yang ada skill menggali kubur. Tak ke kerja ni kita ni kerja profesional. Profesional kah? Apakah? Tapi nak dapat duit payah, tunggu orang mati baru dapat duit. Sampai bila kita nak begini? Sampai berjanggut. Jangan risau Karim. Di kampung ni ramai lagi orang-orang tua. Lebay Ali, Haji Kasim, Pak Bujang. Semua tu dah tua-tua. Menunggu masa je lagi. Rumah dah tua,
Rumah dah tua, Leh katakan bila-bila je gelagah dia patah. Katakanlah orang-orang tua tu tak mati lagi, panjang umur. Sebab masing-masing juga makan-makan macam-macam ubat. Ada pula doktor peribadi juga kesihatan mereka. Siapa pula menunggak dunia? Hidup lawannya mati. Lambat dengan cepat aja. Berapa banyak telan ubat, kalau dah maut datang, padam juga. Aku rasa umur mereka tu panjang lagi. Mau rasanya 5 atau 6 tahun baru padam. Lepas tu mereka mati juga. Mati tu memanglah mati. Tapi bila? Kalau kita asyik menunggu begini je, sampai bila? Sudah sebulan kita pegang cangkul ni. Pegang je macam askar pegang senapang. Tapi askar ada gaji. Kita ada gigi dengan lidah je. Itu pun gigi palsu. Apa nak dirisaukan? Tunggu ajalah di sini. Lambat laun ada orang mati. Tak ada orang yang boleh menungkak dunia. Tiba-tiba muncul Samad, tergesa-gesa dan kelihatan menggelabah. Manakala Karim dan Ramli agak terperanjat menerima kehadirannya. Serius? Kau orang standby, berjaga-jaga. Jangan ke mana lagi. Jangan balik dulu. Berjaga-jaga apa benda ni? Apa dah jadi? Apa nenek kau nak beranak ke? Kalau nenek aku nak beranak, kau lah suaminya. Standby ajalah. Sekarang ni masa kecederaan. Bila masa saja dari sekarang, macam mana boleh terjadi? Macam lawan bola sepak pula ya. Apa cakap bersimpang siur ni, berbelit-belit? Cakap terus teranglah. Apa benda ni nak kami standby? Pak Ajam. Apa? Dia dah mati ke? Iyalah, agaknya. Kalau tidak takkan dia menggelabah gila macam ni. Belum lagi, tapi macam nyawa ikan keli. Gelentik depan kuali, mata tegak pandang siling, tak bergerak-gerak, tapi dada masih berombak. Hei, itu tentu masa nak padam je. Tak ada harapan lagi tu. Jadi bolehlah kami gali kubur sekarang? Hari pun dah tinggi ni. Cuaca pun nampaknya tak berapa baik. Okay. Nanti dulu, sabar. Cuma aku suruh kamu berdua standby aja. Jangan ke mana-mana. Nanti terjadi apa-apa, susah pula aku nak cari. Tunggu aja di sini. Aku balik di arahan. Wah, macam bos pula si Samad ni. Ikut order dia. Begini ajalah. Biar kami gali kubur arwah Pak Ajam dulu. Dia belum lagi arwah lagi. Belum. Tak baik gali kubur. Sedangkan orang belum mati lagi. Cara kamu cakap tadi, Pak Ajar dan Nazar Zangan tu tak akan ada harapan meneruskan sisa hidup dia lagi. Baik kami gali aja kuburnya. Habis cerita. Orang tak buat, biarlah kami buat. Ada perubahan sikit. Betul juga cakap Ramli tu. Zaman dah berubah. Apa salahnya kita gali kubur dulu? Kan? Senang begitu. Nak sumbat kau orang berdua dalam kubur tu. Boleh ke? Bolehlah. Samad terus meninggalkan pentas tergesa-gesa sambil diperhatikan oleh Karim dan Ramli yang menampakkan kelucuannya. Lihat betul Pak Ajang nak mati. Dah dekat 90 tahun tak mati-mati lagi. Yahlah, dia nak masuk dalam Malaysia Book of Record. Orang Melayu yang panjang umurnya tak gitu. Dia juga dah 90 tahun belum mati-mati lagi. Sakit tenat aku rasa dah dekat 10 kali. Tapi tak juga mati. Kau ingat tak tahun lepas kita gali kuburnya sekerat jalan. Tiba-tiba kena kampus balik. Apa pula tak ingat? Dia juga yang pesan. Katanya dia mati hari Selasa. Suruh anak cucu berkumpul. Jauh dan dekat, semuanya sampai. Aku rasa kali ni gerinti dia padam. Sekarang dah pukul 2 petang. Apa kata kita gali sajalah.
Jangan tunggu harahan si Bahul tu menyusahkan kotak fikiran kita je. Dah lah nak bergerak tak? Bergerak boleh. Kalau balik ke rumah, susah pula dia mencari kita. Idea kau tu bagus. Tapi kalau Pak Ajang tak mati macam mana? Kita kampus lah balik. Senang je. Kau nak penat percuma? Udahlah sebulan tak ada rezeki. Ini nak buang tenaga sia-sia je. Ingat, tenaga muda kita ni nak kena simpan. Kenapa? Buat lupa pula. Kan bulan depan kita sama-sama jadi raja sehari. Takkan dah lupa kot. Iya. Tak iya juga cakap kau tu. Kau ni di depan batu nisan, arwah atau nenek kau pun nak cakap tak senonoh. Sorry tu. Sorry nenek. Beginilah, kita punya kerja di warung Maidin tu dulu. Perut aku ni dah bergolodak macam mana. Nanti si Bahlul tu datang macam mana? Datang-datanglah, biarkan dia. Siapa lagi kalau bukan kita aja yang memanggil kubur Pak Kajang tu. Kali ni, biar mereka cari kita, jual mahal sikit. Asyik-asyik kita aja makan minta sedekah, suruh orang mati. Kita tinggalkan nota di sini, nanti senang dia cari kita lah. Tak payah bernota-nota. Tahulah dia mencari kita. Kita ke Bulur ni ada siapa peduli ke? Nak gali kubur, kena pakai tenaga. Tenaga tu datang dari mana? Kalau bukan benda yang kita cekik. Ya, tak ya juga. Nak gali kubur bukan kerja senang. Macam lori balak naik bukit. Tahu pun. Jom kita minum dulu. Nak makan duit tak cukup. Kau dah berapa? Berapa apa? Duit dah ada. Adalah 2-3 ringgit. Bolehlah. Teh 2 cawan dengan kuih untuk kita berdua. Senang-senang je nak kebas duit aku. Sampai bila aku nak belanja kamu ni? Nanti dapat duit upah gali kubur Pak Ajang, aku gantilah. Kalau dia tak mati, mana datangnya duit? Dengan aku pun kamu nak berkira sangat ke? Soal duit tu nombor 6. Yang penting perut ni nak kena isi dulu. Iyalah. Karim dan Ramli meninggalkan pentas. Kemudian muncul Rashid mengepit sebuah fail dan memegang sebuah kamera. Dia masuk ke pentas berwaspada sambil memandang setiap ruang perkuburan seolah-olah ketakutan dan cemas. Tak guna punya bos. Dia tak tahu nak tu ni. Tak faham. Nak temu bual dengan siapa. Tak ada pun penggali kuburnya. Macam mana nak cari bahan ni? Kalau tak dapat orang mati, macam mana penggali kubur ada di kuburan? Tapi bos nak gambar mayat turut dalam kubur. Gambar muncung dibuka. Wartawan mana yang berani melainkan aku je seorang? Sanggup aku lakukan. Oi dada, janganlah kencang debak-debak aku ni. Slow dia sikit. Aku takut ni. Kalau aku tahu macam ni, kerja wartawan lebih baik motong getah. Paling-paling pun harimau yang kacau. Hulu pisau getah cabutlah dia. Tapi kalau hantu macam mana? Aku belah dululah minum ke apa-apa. Ke naik kuatkan semangat ini. Nanti aku datang balik ke sini. Rashid terus meninggalkan pentas dan kemudian muncul Karim dan Ramli masuk ke dalam pentas dan terus duduk di atas pangkai. Sebentar kemudian muncul Samad sambil membawa minuman dan makanan. Kau orang makanlah dulu. Aku rasa perut kau berdua dah bergedolak. Bukan bergelodak lagi, tapi dah berbuih-buih nak meletup. Betul cakap Ramli tu. Nasib baik kamu bawa makanan.
Tadi kami termakan nasi tapi takkan cukup duit. Tegur Teja. Mestilah aku ingat pada kawan-kawan. Sebab itu aku kemari. Karen dan Ramli terus mengambil bungkusan nasi masing-masing dan mula makan. Kenapa Pak Kajang tu susah sangat nak mati? Buat suspend kami je. Itu kerja Allah. Kita mana tahu. Jangan-jangan dia ada ilmu hitam tak? Tak baik tuduh macam tu. Berdosa. Depan kubur tak boleh cakap macam tu. Udah 90 tahun pun berbini muda lagi. Habis? Dah jodoh dia. Sudahlah, jangan mengumpat depan kubur. Tak baik. Aku balik dulu. Makanlah apa yang patut. Ahmad terus meninggalkan pentas tergesa-gesa. Andal orang tua tu, iya, bini muda. Kalau Pak Ajar mati, kau nak balunnya. Buat apa? Aku kan dah bertunang. Anak dara pula macam mana kau? Macam kau juga. Bini dia tu muda lagi. Sebaya dengan tunang kita. Tapi lagi lawan tau. Lawa ke, mawa ke. Tapi bekas orang. Second hand. Kau nak ke kahwin dengan janda? Tak mainlah janda manda. Kita kan ada tunang yang masih dara. Macam mana pula tunang kau? Dan tunang aku berkawan baik macam kita berdua. Itu semua kehendak Allah. Kita tak tahu. Yang penting bila kita kahwin nanti mesti bersanding bersama-sama atas pelamin. Bukan gali kubur aja kita bersama tapi bersanding pun bersama. Sampai bila kita nak gali kubur ni? Sampai kita larat, tua berjanggut. Kau sanggup jadi penggali kubur selama-lamanya. Habis sudah ni aja cara kita cari rezeki. Nak jadi berani, kelulusan tak ada. Jadilah penggali kubur berprofesional, bertaraf antara bangsa. Yang penting kita ada skill gali kubur. Bukan semua orang tahu gali kubur. Apa kata kita ke bandaraya cari kerja? Kerja apa yang boleh kita dapat? Kerja macam ni lah. Nak buat kerja macam ni pun, kita nak merantau. Kerja sia-sia je. Di bandaraya, ramai orang. Sudah tentu ramai yang mati setiap hari. Tak menang tangan penggali kubur. Ya tak ya juga cakap kau tu. Masuk akal. Boleh juga dipakai dalam parlimen. Di bandaraya, banyak penyakit. Banyak pula aksiden, lumba haram. Sudah tentu banyak kematian. Kematian di mana-mana itu, belum kes-kes bunuh dan macam-macam lagi. Banyak kematian bererti banyak kubur yang kena gali. Bila banyak kubur digali, bererti banyak duit kita. Jangan upah kali kubur di bandaraya mesti mahal. Sebab bandaraya semuanya kena bayar. Kenci dan berak. Apatah lagi kuburnya. Mestilah tanah di sana mahal. Apalagi gali kubur. Jangan-jangan penggali kubur di sana pakai kereta wajah. Motor kapcai macam kita ni tak main. Kalau macam tu, elok kita ke bandaraya. Cari kerja di sana. Okey juga idea tu. Tapi kita nak duduk di mana? Takkan nak redah je ke bandaraya. Silap hari bulan kita kena colek, kena kidnap. Nak colek apa bendanya? Kita ni bukannya laku sesen pun. Muka tak handsome, nak kata kaca jauh sekali. Tapi ada lagi iras-iras Roshan nol sikit-sikit. Di bandaraya tu, rumah semuanya mahal. Nak tinggal mana? Kalau ada rumah nenek kau di sana, senang je. Tiba-tiba muncul seorang Rashid memegang sebuah fail dan mengalas kamera.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafkan saya mengganggu sementara. Mengganggu kenapa? Saya wartawan harian Gosip, Surat Khabar Bandaraya. Nama saya Rashid. Rashid memberikan 2 keping kad bisnesnya kepada Karin dan Ramli. Kedua mereka membelik-belik kad tersebut beberapa ketika. Apa tujuan Encik ke kubur ni? Sesat ke? Agaknya nak mencari berita lah tu. Betul cakap saudara ni. Hei, takkan sampai ke kubur nak mencari berita? Kerja wartawan macam saya ini ke mana pun kena pergi bergantung arahan ketua. Membantah kena buang kerja pula. Apa yang ada di kubur ni, Encik? Nak tulis cerita orang mati bolehlah. Saya bukan nak tulis cerita orang mati, tapi cerita saudara-saudara berdua ni. Cerita kami? Buat apa cerita kami ni? Tak ada nilai berita pun. Banyak cerita menarik yang perlu saya paparkan untuk pengetahuan pembaca mengenai saudara berdua. Apalah yang menariknya mengenai penggali kubur macam kami ni, Encik? Kami bukan artis macam Siti Nurhaliza, Era Fazira, Zaid ke Kyle ke. Tapi cerita saudara berdua ini kalau keluar dalam surat khabar kami, tentu Siti Nurhaliza dan Era Fazira yang baca sebab mereka nak tahu cerita menarik ni. Hei, betulkah begitu, Encik? Encik ni buang masa je nak interview kami. Lebih baik buat gosip cerita artis-artis. Lagipun nama surat khabar Encik Harian Gosip, tak gitu? Memanglah elok, tapi bos saya suruh buat story lain pula. Katanya nak tukar selera pembaca. Jadi Encik nak buat gosip kami dengan artis pula. Hei, kalau gitu, bagus juga. Glamour juga kita masuk surat khabar. Sebenarnya surat khabar kami baru bebas daripada kena saman. Kena saman? Sebab selalu buat gosip artis kena saman di mahkamah. Jadi kami dah tak berani nak buat gosip lagi. Tapi nama surat khabar tu? Nama surat khabar tu tetap Harian Gosip sebab sudah daftar begitu. Tak boleh buat lagi. Oh gitu. Jadi apa yang Encik nak tulis pasal kami berdua? Rasanya tak ada yang menarik. Cakap pada bos Encik, buang masa je. Lagipun, muka kami pun tak handsome. Apa kata saudara Tom? Ada iras-iras artis akademik Fantasia. Zaid, Kelihatan Ramli dan Karim perasa diri mereka handsome sambil betul-betulkan jambut rambut masing-masing yang menampakkan kelucuan. Sementara Rashid tersenyum melihat kelakuan mereka tetapi berusaha untuk menarik perhatian mereka supaya dapat terus berkomunikasi. Hei, ngapa pula Encik ni? Tiba-tiba terlintas nak ke kubur sini. Tapi tak ke tempat lain. Banyak lagi kubur di bandaraya tu. kubur di bandara semuanya tak pakai penggali kubur, tapi jentera. Maksud Encik bulldozer? Bulldozer yang buat jalan, yang surut tanah tu. Ya, di sana mana boleh pakai penggali kubur sebab setiap hari ramai orang mati. Tak terdaya penggali kubur nak gali tanah. Ada yang mati sambil gali kubur sebab kepenatan. Nasib baik kami tak ke bandaraya. Kenapa? Kami nak cari kerja penggali kubur di sana. Lupakan saja hasrat saudara tu. Di sana dah tak pakai tangan 4 kerat lagi buat kerja-kerja bentu. Kilang-kilang pun dah tak pakai orang. Semua kena berhenti kerja nak menjimatkan kos. Pakai manusia ni banyak masalahnya. Masalah sosial, masalah peribadi dan lain-lain.
Hei, kalau bukan manusia, kilang-kilang tu pakai apa? Robot, enjin, pakai komputer. Takkan Encik berdua ni tak tahu, tak pernah baca orang khabar ke? Hei, Leza juga mulu Encik ni. Orang surat khabar macam itulah ya. Lebih baik saudara berdua ini tinggal di kampung, aman dan sentosa. Tapi susah nak cari makanan Encik. Apa susah duduk ni kampung? Sayur tak payah beli, pucuk paku ada, pucuk ubi bersepah, nak petik je. Di bandaraya, pijak rumput pun kena bayar, apatah lagi nak makan rumput. Encik ni macam perli kami aja. Takkan kami nak jadi kambing makan pucuk-pucuk kayu tu. Kalau Encik nak makan silakan, percuma je. Bukan begitu maksud saya. Sebenarnya saudara bernasib baik, ada tak tinggal dan pekerjaan. Penggali kubur ni pekerjaan. Dia tak tahu betapa azabnya kita orang nak hidup. Dah sebulan orang tak mati. Suara pun miss. Encik tak tahu betapa seksa kami ni. Penantian satu penyiksaan. Mengapa? Saya tak faham. Kami berdua ni dah lama tak berduit. Tak berduit? Macam mana nak berduit? Kalau orang tak mati, tak adalah duit kami. Oh, saya faham. Saudara berdua ini bergantung hidup daripada hasil kematian orang. Inilah tujuan saya nak bertulis di surat khabar. Kami dan nak interview saudara berdua. Sebenarnya kami ni tak ada masa nak diinterview kan. Sebab Kenapa? Kami sedang menunggu order arahan daripada kawan kami. Sebab ada kematian sebentar lagi, jadi kami nak gali kubur. Ada tempahan. Ada tempahan? Tempahan gali kubur ni. Orang mati tu sebelum mati dah tempah kuburnya. Dia dah berwasiat suruh kami gali kuburnya. Menarik pula dialog saudara berdua ni. Ini yang nak tulis. Dialog-dialog macam inilah yang buat saya suka kelakar. Kalau gitu, kenapa tak suruh bos Encik saja yang datang? Ya tak ya? Suruh dia aja yang tulis sebab dia suka cerita-cerita kubur ni. Dia tu takut pasal kubur. Usahakanlah yang datang. Dengan perkataan kubur pun dia dah terkejut. Cerita pasal kubur dia suka. Lagipun dia itu bos saya, Encik. Takkan bos pula cari berita. Saya ni makan gaji aja. Betul juga cakap Encik ni. Kalau bos yang cari berita, Encik ni menganggur lah. Tak dapat jadi wartawan. Kalau menganggur, serupa macam kami ni penggali kubur. Kalau setuju, boleh masuk kelab kami. Kelab apa? Kelab penggali kubur. Apa? Penggali kubur? Macam Encik berdua ini ada kelab ke? Kamilah yang pertama di dunia di alam maya ni menubuhkan kelab penggali kubur. Kubur. Ya ke ni Encik? Encik ni bergurau ya. Saya nak tulis ni. Menarik kenyataan Encik berdua. Tulislah. Itu realitinya. Kami berdua menubuh kelab ini sejak lebih berhenti sekolah lagi. Jadi, penggali kubur profesional. Tapi pendapatannya pula tak seberapa. Encik dan bos Encik nak join ke kelab penggali kubur ini? Tak ada yuran macam masuk kelab golf. Percuma je. Cuma kena beli cangkul macam ni. Murah je. Tak habis RM10. Badan sihat.
Keadaan sehat sebab senamannya melibatkan semua otot-otot, bukan macam kayu golf, walaupun tak keluar. Kalau dah mahir kali kubur, bila sendiri yang mati tak payah suruh orang lain kalikan kubur. Kita boleh buat sendiri je. Encik, tulislah kenyataan itu. Jangan tak tulis bahan menarik tu. Rashid cuma tersenyum, namun dia mengerti yang dirinya dipersangkakan tetapi cuma mengawal. Banyak lagi yang Encik boleh tulis mengenai kami. Tapi, kalau nak jadikan cerita Encik lebih sensasi, Encik kena sendiri masuk dalam kubur, turunkan mayat dan buka pucuknya. Macam itulah baru tulis benda-benda sensasi dalam kubur. Kelihatan Rashid menampakkan ketakutannya sambil memegang seluruh tubuhnya menahan takut. Kalau boleh, Encik tidur sekali dengan mayat semalaman untuk mendapatkan gambaran jelas dan liputan terus-menerus mengenai azab kubur. Boleh ambil gambar banyak-banyak. Macam-macam angle boleh ambil. Betul. Tulis pasal kami tak sensasi, tapi tulis pasal alam barzak, alam yang kekal abadi mesti dapat publicity meluas sampai surat khabar Encik ni habis. Laris macam goreng pisang panas. Mengenai alam barzakh, belum ada wartawan tulis dekat ni. Memang belum ada wartawan dalam dunia ni tulis, termasuklah wartawan CNN. Rashid memandang ke Encik arah orang Karim pertama. Rashid memandang ke arah Karim dan Rabi seolah-olah ketakutan, tetapi dia cuba memberanikan dirinya. Kemudian muncul Samad tergesa-gesa masuk ke pentas. Cepat kali kubur. Ada 2 orang mati. Apa 2 orang yang mati? Hooray! Tunggu punya tunggu. Tap 2 orang sekali mati. Lumayan ni. Cepat kali kubur. Sebelum maghrib kena kebumikan jenazah. Waris si mati nak sempurnakan jenazah tu hari ni juga. Okey. No problem. Tanggung beres. Pak pokoknya dapat hasil lumayan. Ini yang dikata rezeki ni. Orang mong tuang ayam pak. Rashid tidak memperlihatkan mereka tetapi sibuk mencatat sesuatu dalam buku catatannya. Sementara Samad keheranan memandang orang yang tidak dikenali ada di perkuburan itu. Ni siapa? Oh, terlupa aku nak pernah perkenalkan. Ini Encik Rashid, seorang wartawan. Wartawan harian gosip. Takkan sampai ke kubur nak cari berita? Encik ni nak buat liputan macam mana mayat masuk dalam kubur. Dia nak buat liputan secara live dalam kubur bersama-sama dengan mayat. Barulah real tulisannya. Inilah yang dikatakan satu penerokaan. Menakjubkan. Boleh masuk dalam The Guinness Book of Record. Satu dunia tahu wartawan Melayu yang paling berani buat cerita sensasi. Kampung kita juga terkenal di seluruh dunia. Moderator. Rashid macam terkedu seolah-olah tenggelam punca yang menampakkan kelucuan. Samad, siapa yang mati? Macam mana ukurannya? Boleh kami mulakan sekarang? Dah gatal sangat tangan aku nak menyangkut tangan ni.
Iyalah. Aku dah tak sabar nak menyangkul tanah ni. Gian macam orang hisap fit jugalah. Oh iya, lupa aku nak bagi tahu kamu berdua. Yang mati tu bukan Pak Ajang. Habis? Siapa? 2 orang gadis di kampung seberang. Tak kisahlah siapapun. Yang penting ada kerja. Dapatlah upah gali kubur. Boleh beli rokok, pergi karaoke, enjoy dengan tunang. Serius, cuma mendiamkan diri sambil mencatatkan sesuatu di bukunya. Betul cakap Karim tu. Cangkul aku ni dah tak sabar nak menggali tanah. Kau orang ni seronok sangat nak gali kubur. Tapi kau orang tahu siapa yang mati? Soal siapa yang mati tu? Nombor 16? Nombor 1, gali kubur kemudian dapat upahnya. Sebenarnya orang yang mati tu adalah Kenapa? Nak cakap itu pun terkemut-kemut macam orang perumpa bentar lepas bersalin. Siapa dia? Cakap cepat. yang mati tu tunang korang berdua, mati lemas di sungai. Apa? Tunang aku? Ayo. Apa betul ke? Cakap kau. Samad. Kau ni bergurau dengan kami. Jangan main-main. Dia main-main tu nak bergurau. Kalau nak bergurau, biarlah kena tempatnya. Jangan main-main macam ni, Samad. Aku tak bergurau. Aku serius ni. Aku yang mengangkat mayat keduanya dengan orang kampung tadi. Adakah apa yang kau katakan ni dusta? Dusta sedusta-dustanya? Jangan kau mempersendahkan kami, Samad. Dalam keadaan cemas macam ni pun kau nak bergurau lagi ke? Aku tak bergurau. Takkan pasal kematian aku nak bergurau. Pernahkah aku bergurau pasal orang mati? Ada? Karim memandang ke arah Ramli dengan pandangan sayu dan sedih. Keduanya tidak dapat menahan kesedihan yang tersungkur atas pentas macam tiada. Tidak percaya mengenai berita itu. Samad berasa seolah-olah rasa bersalah memberitahu berita sebenar, manakala Rashid tersenyum memandang mereka sambil mencatat sesuatu. Kisah dan berita macam inilah yang nak saya tulis. Ada nilai berita, laris surat khabar saya. Dan tentu saya nak naik pangkat. Menuliskan perkara yang sangat sensasi. Hihihi. Samad tercengang mendengar percakapan Rashid, manakala Karim dan Ramli terasa dipersendakan dan terus mengangkat cangkul mereka menghala ke arah Rashid. Rashid berreda untuk menyelamatkan diri. Sensasi kepala otak kamu. Ini kerja wartawan macam kamu ke? Hidup dengan kesusahan orang lain. Wartawan macam kau. Kesedihan kami, kegembiraan kamu. Rashid cuba melarikan diri kerana bimbang dicederakan, manakala Samad macam tenggelam, punca tidak tahu nak buat apa-apa. Keluar kamu daripada pandangan aku. Keluar cepat. Lagipun kau orang berdua suka orang mati, kan? Sebab dari tadi asyik suka orang mati. Sekarang ada orang mati, ngapa bersedih pula? Galilah kubur tu cepat. Darah kamu ni tak kena dengan tempat lah, Samad. Tergambar tu yang kamu ucapkan di depan kami ni. Kalau pun nak bergurau, pilihlah masa yang sesuai. Tapi bukan di sini. Pakai akal sikit lah. Rashid masih ada di atas pentas, tetapi jaraknya jauh sedikit daripada mereka kerana ingin mendapatkan maklumat lain. Dia terus menulis sambil tersenyum puas. Karim dan Ramli hilang sabar dan terus mengangkat cangkul masing-masing, manakala Samad cuba melarikan diri khawatir dicederakan. Kau pun nak kena pelangkong dengan cangkul ni. Jangan lari. Biar aku belasah kamu berdua.
Rashid terus lari bersama-sama keluar pentas diikuti Ramli dan Karim. Manakala lampu pentas curam dan padam perlahan-lahan. Sambil memandang kebingungan, lampu pentas dipadamkan. Hadis daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara akan menurut orang mati ke kuburnya, kemudian 2 daripadanya akan balik dan tinggal satu bersama-samanya. Ia akan diturut oleh keluarganya, hartanya dan amalnya. Kemudian keluarganya dan hartanya akan balik dan tinggallah amalnya bersama-sama dengannya. Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Nasai. Sekian, terima kasih.